Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kembali bersama saya Syuhaimi Muhammad dalam dialog bersama Syuhaimi Muhammad. Jadi pada malam ini sekali lagi kita akan bawakan satu lagi topik menarik untuk kita bincangkan dan saya seperti biasa mengalulukan anda untuk berinteraksi bersama saya 0322829062, 0322829062 ataupun anda boleh terus ke pautan KPDNKK ataupun di dialog Facebook dialog untuk memberikan pandangan, komen dan soalan insya-Allah dari semasa ke semasa. Jadi saya dah berikan clue di situ KPDNKK. Jadi ini bukan kali pertama untuk saya bersama dengan beliau kerana pada antara tahun 2009 dengan hingga April 2012 beliau pernah tampil bersama saya juga dalam rancangan dialog. Ketika itu beliau menduduki kerusi sebagai Timbalan Menteri Perusahaan dan Perdagangan dan komuniti, ingat lagi sebakul coklat di hadapan saya pada ketika itu. Dan pada tahun lalu juga dalam platform yang berbeza, dalam pentas yang berbeza, dalam rancangan Lanskap kita bercakap mengenai next of kin ataupun mengenai waris MH17 dan kita dapat melihat pada ketika itu antara keperluan-keperluan mengenai waris-waris next of kin ataupun NOK ini berhubung dengan MH17 pada ketika itu dan boleh diibaratkan sebagai naik pangkat pada bermula penghujung Julai 2015. Hari ini tampil sebagai Yang Berhormat Menteri. Ini dia, Datuk Hamzah Zainuddin. Tahniah terlebih dahulu dalam tempoh 100 hari. Tak terlewat, Datuk, untuk saya ucapkan tahniah. Terima kasih. Suami saya dah kenal suami lama. Ya. Semenjak saya Timbalan Menteri dalam beberapa kementerian. Ya. Hari ini sebagai Menteri, buat kali pertamanya kita bertemu. Saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bukan hanya suami, terutamanya RTM yang sekali lagi memberikan peluang kepada saya dalam program dialog yang kita adakan pada malam ini. Saya bersyukur ini bukan hanya kerana saya dipertanggungjawabkan, tapi amanah yang diberikan ini adalah sesuatu yang saya rasa demi untuk kepentingan kita bersama. Sebagai rakyat dan juga sebagai orang biasa dan menteri pada kali ini, saya merasakan bahawa tanggungjawab terutamanya dalam kementerian ini amat besar sekali. Kerana kalau kita sebut dari segi pengguna ni, ia adalah merangkumi semua rakyat yang ada. Ya, 30 juta. 30 juta. Dan saya nak beritahu, yang belum lahir pun dah jadi pengguna. Dan yang baru saja meninggalkan kita pun masih lagi pengguna. Itu bermakna sebenarnya pengguna ini merangkumi semua rakyat yang ada dalam negara. Dan sebab itu saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib yang melantik saya untuk menjadi menteri pada kali ini. Okey, sekali lagi tahniah dan alhamdulillah silaturahim kita, kasih kita terus terpaut sehingga kepada malam ini, Datuk. Jadi bermula 2008 Datuk dah mula menduduki kerusi di Kabinet Kerajaan Malaysia dan sehinggalah ke hari ini. Dan pada suatu ketika kita berdialog, ketika itu saya membilang warna rambut putih. Tapi malam ni saya membilang mencari rambut hitam. Tak ada. Kenapa? Dalam tempoh 100 hari ni agaknya teruk dibuli oleh Cik Roslan Mahyudin, oleh Timbalan Menteri, oleh KSU, TKSU? Bukan itu sebenarnya. Rambut putih saya ni dah pun menjadi satu identiti mungkin kepada saya. Kalau tahun lepas pun saya rasa dah ada. Cuma yang hitam-hitam itu bila suami menganjurkan soalan-soalan menekankan saya dalam masalah MH370 dan 17 itu, kadang-kadang kerana nak membantu rakyat kita, terutamanya NOK ketika itu, saya tak tidur malam juga. Dan sehingga ke hari ini masih lagi mendapat permintaan, harapan daripada waris-waris? Walaupun tugas itu telah pun saya serahkan kepada Timbalan Menteri Luar yang baru, Datuk Rizal Marikan, tapi mereka masih lagi juga menghubungi saya kerana nak dapatkan nasihat. Bagaimana nak meneruskan sisa-sisa hidup mereka yang bersama dengan keluarga yang masih lagi ada. Sebab itu saya sentiasa, daripada dulu pun saya kata saya sentiasa akan cuba membantu mereka seandainya mereka mahukan bantuan daripada saya. Okey, kita buka lembaran baru. 31 Julai Datuk mengangkat sumpah sebagai menteri di KPDNKK. Dan sebelum itu pasti bila mana nama Datuk disebut, antara mereka yang bertukar portfolio dan kerusi yang diduduki adalah kerusi panas di KPDNKK. Jadi apa yang terlintas di kepala Datuk untuk melihat
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. 3 portfolio. Ya, sebelum ni ya di Kementerian Persatuan Utama ya 3 portfolio juga pada ketika itu. Tapi ini kementerian yang hot seat. Bila saya dapat panggilan ketika itu saya ada di Abu Dhabi untuk meneruskan perjalanan saya ke United Nations ke New York. Jadi bila saya dipanggil pulang dan beritahu bahawa saya akan dilantik sebagai menteri di Kabinet KK ini, saya terus terbayang-bayang akan masalah yang orang ramai ketika itu sentiasa menyebutkan pada saya ketika itu. Orang ramai akan cerita pasal kos barang, cerita persepsi seolah-olahnya kementerian ini memerlukan sesuatu untuk mengubah segala persepsi supaya rakyat memahami akan tanggungjawab menteri dan semua pegawai yang ada di kementerian ini. Maka dalam perjalanan itu sendiri pun saya telah memikirkan apa benda yang patut saya buat supaya akhirnya rakyat sedar. Kementerian ini adalah merupakan kementerian yang kerjasama sebenarnya dengan semua rakyat yang ada. Sebab saya dah kata tadi, pengguna ini bukan hanya menteri, bukan hanya yang amat berhormat Perdana Menteri, tetapi seluruh rakyat yang ada. Sama ada pengguna dan juga pengusaha bertanggungjawab untuk menentukan domestic economy-nya, untuk menentukan dari segi kepenggunaannya dan peluang-peluang untuk kita menentukan ada pertumbuhan ekonomi dalam negara. Maka nak membalancekan ini semua adalah sesuatu perkara yang saya rasa amat besar tanggungjawab yang diberikan kepada saya. Maka sebab itu pemikiran saya ketika itu adalah pertama untuk mengubahkan persepsi. Ini adalah kementerian yang sepatutnya semua mengaku ini kementerian kita. Suami kena mengaku ini kementerian kita sebab kita adalah bertanggungjawab sebagai seorang pengguna, sama-sama memikirkan apa perlu yang kita berikan nasihat, pandangan, aduan, semua tu adalah kerana untuk kepentingan kita bersama. Kalau itulah semua boleh menerima hakikat bahawa kita bersama dalam kementerian ini, saya rasa kita akan jauh ke hadapan. Kita akan membawa kementerian ini satu kementerian yang boleh mengubah bukan hanya dari segi persepsinya, tetapi mengubah untuk membantu domestic economy, untuk membantu supaya akhirnya consumers yang boleh menentukan tentang harga yang ada dalam negara kita. Dan dalam waktu yang sama, pengusaha juga tahu bahawa mereka bukan hanya pengusaha, mereka juga menggunakan sesuatu yang lain yang diusahakan oleh kawan-kawan kita yang lain. Maka sebab itu tanggungjawabnya adalah tanggungjawab bersama. Maka hari ini saya dah namakan satu tagline bahawa kementerian ini adalah saya namakan sebagai sebuah kementerian yang saya katakan caring ministry. Ianya bersama dari segi semua untuk kita balancekan pengguna, pengusaha dan juga domestic economy ini supaya tak timbul lagi persepsi yang dipermain-mainkan oleh sesetengah pihak, terutamanya ahli-ahli politik yang sengaja nak mengaburkan pemikiran rakyat seolah-olah kementerian ini tak ada kerja lain, hanya nak pushkan harga barang naik. Mana mungkin, kerana banyak perkara yang kita buat ini sebenarnya nak menstabilkan keseluruhannya. Jadi nak balancekan semua. Dalam hal ini Datuk kena terlebih dahulu menjawab persoalan daripada rakyat juga ya. Baik sebelum Datuk ketika Datuk Hassan Malik juga menduduki kerusi Kabinet KK, kenaikan harga barang adalah kerana salah kerajaan. Jadi ini satu perkara yang perlu Datuk ubah juga dari segi mindset rakyat. Ini persepsi yang telah pun mungkin digembar-gemborkan oleh setengah pihak. Saya dah kata tadi, orang politik ni ada dua cara. Satu, nak mendapatkan populariti dengan menceritakan benda yang bukan-bukan, yang menakut-nakutkan. Sehingga kan mungkin ada golongan yang mengatakan, ya mungkin awak benar dan saya bersetuju dengan pemikiran awak tentang sikap populis yang mereka mainkan. Tapi kalau kita lihat yang sebenarnya, kalau kita semua dapat bekerjasama seperti yang saya katakan tadi, kita boleh hilangkan persepsi ini kerana consumers atau penggunalah yang sebenarnya yang mempunyai kuasa untuk menentukan. Kerana dalam ekonomi bebas negara kita, free economy ini, sebenarnya supply and demand ini adalah merupakan sesuatu
yang akan menentukan. Market force itu yang akan menentukan harga. Bukan kerajaan, bukan pengusaha. Tetapi dalam keadaan yang sama, walaupun saya katakan market force, sudah tentu ada orang yang tidak bertanggungjawab, yang sentiasa mengambil peluang-peluang dalam keadaan ekonomi yang lembab ini. Dia hanya fikirkan diri dia semata-mata. Dia langsung tak memikirkan dari segi jangka panjang untuk menentukan bahawa negara ini stabil. Negara ini dapat memberi peluang kepada semua untuk berusaha. Dan pengguna merasa selesa untuk membeli produk-produk yang dikeluarkan dalam negara dan juga yang dijualkan oleh retailer sebagai contohnya. Maka inilah yang kita nak perbetulkan. Jadi kerjasama, saya sentiasa sebut, gunakan perkataan kerjasama ini semata-mata nak memberitahu kepada rakyat, marilah, come, kerjasama dengan saya, dengan kementerian ini, untuk menentukan yang market force yang saya katakan tadi, boleh kita jadikan kekuatan kepada kita semua. Bukan hanya kerajaan, kerana kerajaan saya faham, saya ada penguatkuasaan. Dalam undang-undang yang ada, contohnya seperti undang-undang anti pencatutan atau anti profiteering. Ini kita lakukan semata-mata nak menentukan supaya tak ada orang yang berani mencatutkan harga. Ada orang tanya saya tentang catut ni, Tok, tak ada guna perkataan lain ke catut? Saya sendiri pun sebagai menteri dulu saya tanya juga dengan pegawai. Dia kata oleh kerana dalam bahasa kata itulah definisi kepada profiteering itu catut. Jadi anti pencatutan ini adalah merupakan sesuatu yang kita pegang. Melalui penguatkuasa kita nak tentukan. Tak ada siapa yang dengan sewenang-wenangnya menaikkan harga untuk mendapat profit yang begitu tinggi sekali. Itu kerja kita. Tetapi dari segi konsep ekonominya, consumers yang patutnya menentukan. Dan kita juga sebagai rakyat yang ada ni, kita kata okey, kalau ini cara kau berniaga, maka kuasa yang ada dengan kita kata okey, ini tak perlu untuk kita beli. Kita hanya beli beberapa produk-produk atau makanan atau apa saja yang kita rasa perlu. Maka ini akan diketahui oleh pengusaha bahawa rakyat keseluruhannya, consumers, pengguna sudah tahu, sudah mempunyai strategi, dan akhirnya inilah yang boleh menentukan harga itu stabil. Okay. Ada orang kata kalau harga naik itu akhirnya akan hanya semata-mata untuk kepentingan mereka, dan saya nak beritahu kepada mereka, itu pengusaha sebenarnya. Dalam jangka panjangnya, akhirnya mereka yang rugi. Sebab pengguna akan kata ini harga ni tak boleh dipercayai, dan mereka tak guna dan mereka tak akan beli. Akhirnya apa yang berlaku? The industry itself itu akan juga rugi. Ini menyebabkan ekonomi kita juga rugi. Kerana pengusaha tadi terpaksa mungkin tutup perniagaannya. Pekerja-pekerja juga akan terbuang kerja, tak ada kerja. Dan akhirnya apa yang berlaku? Sebab itu saya minta supaya ada etik. Kepada pengusaha ni biarlah ada etiknya. Kalau nak berniaga sesuatu, biar harga itu berpatutan. Maka akhirnya consumer kata this is a good pengusaha, businessman yang baik, pengusaha yang baik, usahawan yang baik. Jadi saya sebagai menteri melalui kementerian ini akan war-warkan. Inilah dia produk-produk yang baik, produk buatan Malaysia yang baik, mengikut standardnya dengan harga yang berpatutan. Dan saya itu adalah kempen yang sentiasa kita buat. Dan ini akan memberikan peluang kepada mereka yang berniaga tadi oleh kerana harganya stabil dan dari segi volumenya. Dia akan guna usaha untuk mengeluarkan supply yang mencukupi. Siapa untung? Dia untung. Pengguna juga rasa selesa. Dan ianya akan memberikan sesuatu yang boleh membantu dari segi pengusaha dan juga dari segi pengguna. Itu dari segi konsep ekonomi itu sendiri. Maka sebab itu saya mintalah kepada pengusaha, jangan nak buat short term profit, nak menaikkan, ambil peluang, ataupun sengaja untuk dari kata lain, ada orang kata nak sabotage dengan apa yang kerajaan ingin buat pada hari ini. Saya beritahu pengusaha, tak baik, kerana
dari segi keseluruhan apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat, contohnya dalam bajet kita baru-baru ni, saya fikir apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan adalah sesuatu untuk balancekan semuanya. Dari segi sekuritinya, dari segi sosialnya, dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonominya. Ini melambangkan bahawa melalui Kementerian Kewangan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sendiri dan dibantu oleh seorang Menteri Kewangan kedua yang juga hebat, saya rasa mereka ni dapat menentukan supaya segalanya untuk siapa? Segala-galanya untuk rakyat. Yeah. Ada golongan yang dibantu B40, ada golongan yang dibantu melalui M40. Ini semua adalah tanggungjawab dan saya nak menentukan kalau ini dah Kementerian Kewangan dah buat, maka kementerian saya adalah untuk menentukan pengusaha tadi juga dapat menerima hakikatnya ini adalah kerjasama untuk kepentingan kita bersama. Ya, jadi dalam tempoh 17 minit, Datuk dah membawa saya dan juga kepada penonton ya tentang usaha yang akan diteruskan baik dari perancangan terdahulu dan juga membawa ke kerangka baru dalam jajahan ataupun dalam kepimpinan Datuk. Tapi harus diingat, ada perkara lebih penting juga seperti mana dalam perancangan terdahulu. 31 Mac 2016, Op Catut akan ditamatkan dan ini Datuk yang akan menghabiskan kerja ni. Jadi bagaimana pendekatan yang akan diambil oleh Datuk bagi memastikan dia tercapai? Ini KPI Datuk. Dia bila kita kata ops, maknanya itu operasi besar-besaran. Bukan bermakna kita langsung tak buat dah. Operasi ini secara yang umum kita nak tentukan supaya tidak ada lagi yang mereka golongan-golongan yang saya katakan tadi mengambil peluang oleh kerana GST telah diumumkan daripada April tahun 2015 lagi. Sehinggalah pada tahun hadapan, kita nak menentukan supaya mereka ni faham. Jangan mengambil peluang-peluang ini semata-mata kerana ada GST, dia nak naikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Maka sebab itu, kita dengan secara besar-besaran kita buat, pastikan bahawa tidak ada perkara ini yang berlaku. Sehingga sekarang saya nak beritahu kepada pendengar dan juga suami, sudah hampir 2 juta premis yang kita buat. Okay. Kita turun ke bawah, kita buat pemeriksaan dan daripada jumlah yang besar ni sudah tentu ada juga golongan yang ditangkap kerana menyalahi undang-undang melalui perundangan anti pencatutan ini. Dan ada mereka yang telah pun kita bawa ke mahkamah. Okay. Ada kes-kes yang telah pun dijatuhkan hukuman. Kompaunnya juga begitu besar sekali yang telah pun kita kenakan kepada mereka. Jadi bukan bermakna kita berdiam diri. Tapi dalam keadaan hari ini bila kita buat, ada setengah yang tidak percaya bahawa penguatkuasaan yang ada dengan kita ini sesuatu kumpulan yang kecil. Saya nak jelaskan kepada rakyat, kita hanya ada 2,600 pegawai. Okay. Manakala dalam negara kita ni berapa ribu, ratusan ribu kedai yang ada. Yang berdaftar dengan GST saja pun dah lebih kurang 300,000 syarikat. Cuba kita fikirkan, di seluruh negara dengan 2,600 tak mencukupi. Maka sebab itu kita perlukan kerjasama. Tadi saya dah kata, balik kerjasama dan kita buat dalam National Blue Ocean Strategy itu, kita buat kerjasama dengan pihak custom, dengan polis dan juga rakan-rakan yang lain. Kita tubuhkan rela juga kita akan kerjasama dengan mereka. Ini adalah kerana supaya tidak ada lagi orang yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dengan sewenang-wenang. Okey, Datuk menyebut tadi ya, jumlah kompaun yang dikenakan juga tinggi. Yang dibawa ke mahkamah tinggi. Kes yang diambil juga tinggi. Ini mesti ada yang tak kena. Ya, akta dah ada. Tapi dari segi peratusan yang Datuk sebutkan tu masih terus meningkat. Kenapa? Semuanya selepas ini. Kita berehat seketika. Baik, saudara, kembali dalam dialog pada malam ini dan saya sempat melihat menerusi Facebook KPDN KK sendiri telah pun memuat naik untuk
program kita pada malam ini. Jadi anda boleh memberikan pandangan juga komen baik menerusi Facebook KPDN KK maupun Facebook Dialog sendiri pada malam ini. Dan masih lagi, ya, seperti mana yang Datuk nyatakan, tagline yang dibawakan oleh KPDN KK sekarang adalah Caring Ministry dan satu lagi Champion Ministry. Tentang champion ini saya nak sentuh kemudian. Namun sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk, saya sempat melontarkan menggantung satu soalan. Akta, ya, kita sebut tentang akta paling popular bagi saya adalah tentang akta kawalan harga dan akta pencatutan. Namun dalam ops yang Datuk sebutkan tadi, ya, yang dilaksanakan menunjukkan nilai rampasan itu tinggi, nilai kompaun yang dikenakan juga tinggi. Jadi ini ada sesuatu yang tak kena sehingga bagi mereka yang terlibat dengan akta ini sehingga tidak mengambil berat. Jadi Datuk identify tak masalah ni? Saya bincang juga dengan pegawai-pegawai saya di kementerian. Saya juga ambil kira dalam waktu yang sama apabila kita nak tentukan bahawa harga ini stabil, saya perhatikan masalah dalam negara kita adalah tentang supply chain. Okay. Untuk kita menguruskan supply chain ini, dia memerlukan lagi ayatnya kerjasama. Oleh kerana apa? Mereka yang nak berusaha atau yang berniaga ni, pengusaha-pengusaha, dia seharusnya mempunyai etika untuk bukan hanya mencari rezeki, bukan hanya mencari keuntungan, tetapi dalam waktu yang sama nak menentukan bahawa apa yang mereka buat ini patut dari segi harganya dan dapat membantu untuk memberikan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Kalau mereka mempunyai sikap yang sebegitu rupa, pengguna juga dalam waktu yang sama kita akan berikan beberapa ilmu-ilmu dari segi ekonomi consumerism dalam negara kita ini, kerana kita buat melalui NGO, persatuan-persatuan, kita turun ke bawah, berikan seminar, berikan nasihat, tunjuk ajar, supaya akhirnya konsumer juga tahu tentang hak yang ada kepentingan untuk mereka. Kalau kita boleh tentukan ininya berlaku, saya rasa dia akan jadi self-regulated nanti. Tak payahlah kita nak buat sehingga kita perlukan satu kumpulan yang besar buat ops catut sebagai contoh. Cuma mungkin nak kawal harga dalam waktu festival season tu, musim perayaan, insya-Allah kita terpaksa buat kerana ada setengah-setengah ni masih lagi yang mengambil peluang waktu perayaan ini nak menaikkan harga. Maka yang itu kita mesti kawal bagi kepentingan golongan-golongan yang tertentu dalam waktu-waktu yang tertentu. Itu insya-Allah kita akan teruskan. Tetapi dari segi nak melihat undang-undang ini diterima baik, diterima pakai oleh pengusaha dan juga pengguna, ianya memerlukan satu kerjasama, mempunyai etika supaya tak berlakulah perkara ini di masa-masa hadapan. Okey, seorang pemanggil terus kita ambil, Datuk, daripada Sibu Sarawak. Hello. Hello, Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ini Cik Zainuddin. Cik Zainuddin. Okey, soalan ringkas dan padat, Cik Zainuddin. Saya nak tanya pasal gas LPG. Okey, 14 kilo. Saya dipahamkan subsidi harga dia adalah RM26.60. Okey. Okey, tapi yang dijual di Bandar Sibu ni lebih RM30, dalam RM31 dan RM32. Disebabkan kos pantaran dari Kuching. Okey. Mohon pihak Datuk memberi komen, sedangkan harga subsidi adalah RM26.60. Okey, baik. Harga di Sibu agak tinggi. Okey, baik. Terima kasih, Cik Zainuddin. Okey, perkara ini juga sebenarnya telah dibangkitkan di Dewan Rakyat ataupun telah pun dijawab juga sebenarnya pada 16 November lalu, di mana rakyat rasa harga tentang program community drumming khusus untuk Sabah Sarawak, ya, harga yang terlalu tinggi. Ini juga perkara lama. Kalau mengikutkan kempen, ya, Datuk, saya mencelah lagi di sini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kemudahan pernah, ya, menganjurkan satu Malaysia satu harga. Malah dalam bajet pula yang baru-baru ni, yang amat berhormat Perdana Menteri menyebut satu harga, satu Sarawak, satu harga, satu Sabah. Dan masih belum dapat direalisasikan lagi. Saya bersetuju kerana
baru-baru ni pun saya ada melawat Sarawak dan perkara ni masih lagi dibangkitkan kepada saya. Sepatutnya isu ni tak timbul kerana kita telah pun beri subsidi melalui transporter yang akan membekalkan barang-barang ini. Tapi dalam waktu yang sama di pendalaman sebagai contoh, kita hanya berikan mereka peluang daripada satu base sebagai contoh nak masuk dalam lagi itu ada kos yang terpaksa mereka kenakan. Saya bersetuju sebab itu sepatutnya harganya taklah melebihi sehingga lebih daripada RM30. Tapi walau bagaimanapun saya akan bersedia dengan saudara Zainuddin tadi kalau boleh berikan laporan kepada kita kedai-kedai yang mana ni sebab harganya sepatut kalau di Pekan Sibu itu sendiri tak semestinya harga melebihi daripada RM30 tadi. Okay. Jadi itu mungkin ada satu dua yang menyalah gunakan apa yang telah pun kita berikan kepada mereka. Jadi saya merujuk di sini dari segi ini dia satu harga satu Malaysia satu harga pernah dan terdapat di dalam website KPDNKK yang antara lain kerajaan amat prihatin katanya tentang kos sara hidup yang telah membebankan rakyat dan antara itu diperkenalkan program Satu Malaysia Satu Harga. Jadi dan diperkenalkan juga dalam bajet. Apa mekanisme KPDNKK untuk menjayakannya? Saya sudah pun mengkaji dari segi keseluruhannya. Kadang-kadang kala dulu sebab tadi saya dah jawab dari segi supply chain tadi. Oleh kerana itu kita tahu bahawa ada satu kumpulan supplier, ada transporter dan akhirnya consumer akan membayar harga yang dicampurkan keseluruhannya. Jumlah keseluruhannya selalunya akan menjadi bertambah tinggi kalau ianya begitu pendalaman. Sabah Sarawak yang begitu besar sudah tentu harga produk-produk yang di sebelah pendalaman itu begitu tinggi. Maka di atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia mahukan supaya harga itu lebih kurang sama. Walaupun tak sama tapi lebih kurang. Sebab itu kita berikan bantuan dari segi subsidi melalui transporter tu. Jadi kalau supplier tu di sini dan akhirnya retailers tu di sini, yang tengah-tengah ini adalah merupakan transporter yang kita subsidiskan tadi. Bagaimana caranya untuk kita perbetulkan? Kita beritahu dengan transporter, harga yang kita berikan ini, you dapatkan. Dia bukan hanya sebagai transporter, dia juga merupakan pembekal. Okay. Dia beli dan dia supply dan kita berikan subsidi dari segi transport yang dikenakan daripada satu tempat ke satu tempat. Maka sebab itu kalau masih lagi harganya melampaui daripada apa yang sepatutnya, semua rakyat boleh membuat aduan dan kita akan cuba membantu mereka. Jadi untuk pelaksanaan satu harga, satu Sarawak, satu harga, satu Sabah ataupun satu harga, satu Malaysia ini, untuk kenaikan, kalau tadi harga gas LPG RM26.50 itu yang biasa dan sekarang naik sehingga RM31, peratus yang akan diizinkan oleh KPDNKK dari segi kenaikan tu nanti agak-agak berapa? Kita tak naikkan dari segi peratusan. Okey. Tapi saya lupa dari segi ringgit yang dikenakan di atas satu LPG itu. Sebab itu saya kata tadi, dia tidak boleh melebihi RM30. Dia ada daripada 26.60 sen sehingga, kalau tak silap saya, RM30. Maka sebab itu, kalau ada yang melebihi itu, mereka boleh membuat aduan kepada kita. Sebab kita melihat dari segi zoningnya. Ini yang saya nak buat supaya akhirnya besok kita tahu zon ini, inilah harga yang patut. Kalaupun ianya begitu, kosnya begitu tinggi, kita akan subsidiskan dari segi transport tu tadi. Jadi tak sepatutnya sehingga jatuh melampaui sehingga kalau RM26 jadi RM35 contohnya. Itu tak patut sama sekali dan saya boleh ambil melalui penguatkuasaan ini, kita boleh ambil tindakan yang sewajarnya terhadap mereka yang menjual sebegitu. Jadi zoning-zoning itu akan saya umumkan daripada masa ke semasa. InsyaAllah untuk tahun depan 2016 selepas bajet
diluluskan nanti, kita akan umumkan beberapa zon supaya harganya itu berpatutan. Edward dari Sarawak juga di talian pada ketika ini. Hello Edward. Hello, ya teruskan soalan ataupun pandangan Edward. Saya nak bercakap dengan Dato' Menteri ya. Ya, silakan. Sebab di Sarawak ini, utamanya di bagian pendalaman, begitu tinggi sekali harga gas memasak. Okey. Contohnya di kawasan saya sini. Kawasan mana Cik Edward? Di kawasan Serian sana. Serian. Cuma 20 lebih. Apabila dah sampai kampung, sampai RM35.50. Ini naik lagi tinggi. Lagi tinggi di kawasan saya di Serian sini ya. Jadi saya nak tanya Menteri supaya Menteri arahkan beberapa pegawai ataupun kegiatan Menteri itu tengok-tengoklah kami di luar bandar sini ataupun macam di sana di contohnya di bagian Nun di kawasan pedalaman di Limang, Kadi, Kapit, Penawit dan Limang pelaku Menteri. Jadi ini harus dipantau terus. Okey. Jangan di legal-legal lagi Datuk. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cik Edward. Saya nak ucap terima kasih kepada Edward yang sudi memberitahu kepada saya tadi. Saya dah jawab jelas dengan Encik Zainuddin. Perkara yang sama juga saya beritahu kepada Edward. InsyaAllah mulai daripada bulan Januari ini kita akan zonkan, kemudian kita akan umumkan berapa harga-harga yang berpatutan. Sekiranya harga itu melebihi daripada apa yang akan saya umumkan nanti, tolong buat laporan dan kita akan tentukan bahawa peniaga-peniaga ini tidak boleh menjual produk-produk yang akan kita bantu daripada masa ke semasa. Deadline bila agaknya Datuk akan umumkan? 1 bulan 1 tahun depan. Yang sekarang ni oleh kerana kita kontrak untuk transporter ni telah pun kita beri. Cuma saya tak tahu zon mana sepatutnya harga yang berapa-berapa ni akan kalau boleh Edward selepas ini hantarkan email melalui email kementerian kita supaya saya boleh hantar penguatkuasa terus dalam masa sehari dua ni Edward akan saya hantarkan penguatkuasa untuk melihat pasal apa perkara ni boleh berlaku sehingga RM35. Jadi Cik Edward boleh hubungi ya di talian nanti 03 8000 8000 03 8000 8000 ataupun talian bebas tol 1-800-886-800 atau email eadwan@kpdnkk.gov.my/eadwan. Kita akan paparkan nanti selepas ini. Tapi saya melihatlah ini dua pemanggil daripada Sarawak. Ia tidak mewakili secara keseluruhan, tapi mereka lebih suka terus kepada orang nombor satu dalam kementerian. Dia tidak pergi kepada bahagian penguatkuasaan. Jadi ini satu lagi attitude, sikap dia lebih kepada terus direct kepada orang pertama. Jadi Datuk perlu mengajak rakyat mengubah supaya di bawah setiap negeri juga mempunyai KPDNKK, tapi mereka lebih terus kepada headquarters. Atau mungkin ada yang tak kena juga pada KPDNKK negeri-negeri. Suami, pada pandangan saya, sebab itu saya rasa program ini sebenarnya adalah satu program yang baik. Saya bersetuju sangat kalau kita adakan program seperti ini sebulan sekali, saya duduk di sini dan mereka telefon dengan saya dan kita akan ambil tindakan daripada masa ke semasa. Ini adalah sesuatu yang boleh kita aturkan sebab sebagai kementerian yang saya rasa carrying ministry ini tak bosan jumpa saya tiap-tiap bulan. Yang pentingnya kita membantu rakyat. Yang pentingnya saya mewakili kerajaan ingin melihat apa saja agenda yang kita buat itu diterima baik oleh rakyat dan mereka yang ditugaskan melalui transporter tadi yang kita telah pun beri kontrak. Sepatutnya janganlah menyusahkan lagi kerajaan kerana menyusahkan rakyat kerana kerajaan telah pun memberi peluang kepada mereka dan bantuan juga telah pun kita salurkan kepada kontraktor-kontraktor ini sebab daripada perkiraan yang saya rasa mereka berikan kepada kontraktor ini sudah pun mencukupi untuk mereka membuat keuntungan yang sewajarnya lah. Saya tak boleh nak kata baik, lumayan dan sebagainya. Mungkin sewajarnya. Sebab itu tak timbul lah
untuk merosakkan lagi agenda kerajaan yang nak membantu rakyat ni, sehinggakan Zainuddin dan Edward ni benda yang sama, perkara yang sama di negeri Sarawak. Jadi bukan saya nak salahkan pegawai saya, kadang-kadang pegawai saya ni mengikut arahan, kita dah bagi kontrak, dia pun hanya melihat supaya prosedur itu berjalan dengan baik, semua berlaku dengan baik. Tapi aduan sepatutnya adalah datangnya daripada pengguna itu sendiri. Sebab itu awal-awal tadi saya dah kata, ini saya perlukan kerjasama daripada semua. Ada orang bertanyakan kepada saya, Tok, tak bolehkah kita tambah lagi jumlah penguatkuasa yang ada di kementerian? Saya kata, apa perlunya kita tambah? Kalau semua pengguna ini adalah merupakan wakil saya. Sebab itu saya dah adakan dalam website kita tu, Friends of KPDNKK. Supaya kalau boleh, semua rakyat yang ada berdaftar jadi kawan dengan kementerian ini. Dan kita kerjasama. Tiap-tiap kali ada saja beritahu dengan kita masalah-masalah ini dan akan kita ambil tindakan dengan secepat mungkin. Itu yang sepatutnya berlaku dalam negara kita. Ya, dan saya sempat sebenarnya melihat bila mana majlis pelancaran Friends of KPDNKK, malah dari segi komen kat bawah tu, dapat gaji tak kalau jadi Friends? Ini antara attitude, sikap rakyat. Jadi apa pun sebenarnya, Datuk, ini, kita, kalau you, yalah, suami pun tahu, dalam keadaan ekonomi kita yang lembab ini, kita sepatutnya mempunyai semangat patriotisme yang begitu tinggi. Bila awal-awal tadi saya dah kata kerjasama tu, sebenarnya bukan semata-mata untuk sedapkan perbincangan kita ni, tak. Tapi saya nak jelaskan, inilah yang saya mahu dan inilah yang kementerian sentiasa bersedia. Kalau makin ramai orang yang mahu bekerjasama dengan kita. Bila saya kata Friends of KPDNKK, maknanya kalau tahu saja apa saja masalah yang ada, beritahu dengan secepat mungkin, dengan rela hati. Sebab dalam negara maju, inilah yang berlaku, self-regulated. Dia bukan hanya nak beri penekanan kepada pengusaha-pengusaha, tidak. Sebab pengguna semua dah tahu hak mereka dan mereka tahu di mana tempatnya untuk buat aduan, dan mereka juga sentiasa berikan sesuatu yang boleh force the market untuk menentukan sama ada harga itu turun dan naik. Ini yang sepatutnya yang berlaku dalam negara kita. Itu yang saya inginkan. Saya rasa ini juga yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan. Jadi jelas sebenarnya pihak KPDNKK sentiasa mengambil inisiatif untuk memenangkan rakyat dalam apa jua hal, khususnya pengguna, dan sentiasa juga menjalankan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan dalam pada masa yang sama memberikan perhatian kepada pihak peniaga, peruncit. Tapi dari segi engagement tu pula, kalau saya lihat dari segi operasi selalu buat di pasar-pasar. Jadi bagaimana untuk di pasar malam pula? Dan pada peringkat awal, Datuk sendiri pada bulan Ogos dah mengisytiharkan perang di Loyat. Kemudian tiba-tiba dengar nak buat Loyat, tiba-tiba pergi ke Pertama Kompleks. Jadi itu saya lihat bermusim. Tunggu arahan orang nombor 1, arahan nombor 2 atau arahan Datuk bahagian penguasaan. Maaf Cik Roslan, baru bergegas membuat operasi. Betulkah saya kalau saya silap? Betulkah saya kalau saya agak tidak kasar di sini? Ni suami saya nak jelaskan. Saya rasa kalau kita buat keputusan di sini bahawa penguat kuasa saya hanya menunggu arahan saya rasa tak benar sama sekali. Arahan yang kita berikan adalah kalau boleh tiap-tiap hari itu ada saja berita yang beritahu dengan saya bahawa kita dah pun pergi ke premis-premis ini dan tak ada satu pun yang kita tangkap. Itu berita yang paling baik untuk saya. Tapi hari ini kalau suami bangkitkan mengatakan, mula-mula nak pergi ke Loyat, tiba-tiba pergi ke Ampang-Ampak, itu strategi. Bukan bermakna perkara yang tak baik. Itu hanya strategi. Kalau saya beritahu kata betul kita nak pergi ke Loyat, saya rasa tak ada satu pun yang boleh kita tangkap. Jadi akhirnya bila kita pergi ke Ampang-Ampak, jumlah yang rampasan kita buat sudah lebih kurang RM500,000. Angka sebenarnya 400 berapa. Lebih kurang RM500,000. Jadi ini menunjukkan bahawa strategi kita itu terkena, mengena kepada sasarannya. Kemudian selepas beberapa hari atau beberapa minggu, kita buat pula ke Loyat dan kita juga
membuat rampasan melebihi RM500,000. Ini menunjukkan bukan atas arahan saya, tetapi strategi kita itu mengena. Dan saya nak beritahu kepada semua pengusaha-pengusaha ini, bukan kita duduk diam sekarang ini. Dan kita tak beritahu pun bila. Mungkin malam ini. Tetapi yang penting kepada kita, kalaupun pegawai saya ada di sini, bukan bermakna mereka tak buat mana-mana tempat di operasi di seluruh negara ni. Tak betul. Sebab operasi ini berlaku tiap-tiap hari. Kalau kita berikan dalam tiap-tiap minggu laporan yang penguatkuasa berikan kepada saya, ada saja operasi yang kita buat di seluruh negara. Okey. Walaupun jumlah penguatkuasa yang saya ada hanya 2,600, tapi Tonto masih lagi memberi maklumat. Maklumat ni kadang-kadang kalau ada orang yang nak mengenakan kita pun kadang-kadang ada juga. Ada juga. Okey. Yang menyusahkan kita pun ada. Yang menyulitkan kita pun ada. Ini biar kita cakap sama kita supaya rakyat semua sedar bahawa ada golongan-golongan yang sengaja nak menyusahkan kita. Kalau kita tak ambil tindakan, kalau kita tak pergi, dikata seolah-olah aduan dia tu tak diambil kira. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita buat semua aduan yang diberikan kepada kita, daripada peratusannya, yang mengena tu mungkin hanya tak sampai pun 15%. Sebab itu yang kita nak buat sekarang ini adalah, contoh macam tadi, harga tak kena. Ini menunjukkan bahawa kedai itu selama ini telah pun melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Ini boleh saya ambil tindakan. Tapi kalau nak buat serangan atau operasi di tempat-tempat yang tertentu ni, itu biarlah penguatkuasa melalui kementerian ini, kita ada strategi kita. Sebab image negara, image pengusaha, kita nak tentukan supaya ianya boleh diterima oleh rakyat bahawa semuanya mempunyai etika yang baik. Okey. Sekali lagi, Datuk, kita berehat seketika, kita tarik nafas dan kita kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya dan juga Yang Berhormat Dato' Hamzah Zainuddin, Menteri KPDN KK. Jadi kita bercakap banyak sebenarnya tentang kepenggunaan. Kita belum sentuh mengenai koperasi, kita belum menyentuh tentang franchise. Malam tadi telah pun malam anugerah franchise, jadi tahniah kepada pemenang seperti selalu. Jadi kita melihat juga, ada pemanggil. Alright, pemanggil dulu, Dato'. Dari Kelantan. Hello. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Nasir ya? Ya. Okey, soalan, pandangan. Silakan Cik Nasir. Saya tak mengenal. Saya nak tanya berkaitan GST. Cik Nasir, talian Cik Nasir tak jelas sangat. Ya. Okey, cuba soalannya. Pertama saya nak tanya GST ini. Okey. Adakah mengguna syarat rakyat atau syarat niaga? Satu. Lepas tu, saya berkenaan dengan GST ni, saya amat hati-hatilah. Okey. Bukan saya tak setuju dengan GST, saya seorang yang amat setuju dengan GST yang saya kata. Tapi saya hati-hati pada peniaga-peniaga yang mengenakan GST terhadap rakyat. Okey. Lepas tu saya sedih juga berkenaan dengan pejabat KPDNKK. Saya telah jumpa. Dia orang sendiri macam tak ada upaya, tak ada daya. Dia orang sendiri pun terkena GST terhadap pendapatan peniaga. Tak boleh buat apa-apa. Kalau kita ada resip pembeli, termasuk pegawai KPDNKK beli kedai, semua ada. Harga satu harga. Tapi GST dikena tak ada pembeli. Okey. Macam ini benda ni kerajaan tak tidak berdaya. Saya ingat kena buat tindakan yang amat tegas ke seluruh. Okey. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Nasir. Suami mungkin dengar lebih jelas. Cuba rangkumkan balik tentang GST ni dari segi pelaksanaan harga yang masih tidak sama. Saya kurang jelas tentang apa yang Cik Nasir
tanyakan tadi. Cuma saya nak beritahu. Pertamanya, kaedah cukai yang kita buat sekarang ini. Bila kita nakkan sistem menggunakan GST ini, dia sebenarnya adalah untuk menentukan bahawa cukai itu lebih broad based kepada kepenggunaan itu sendiri. Maknanya kalau kita mengguna sesuatu, kita bayar tax. Daripada dulu hanya kita gunakan sistem kita hanya direct tax yang kita kenakan. Sebab itu bila kita nak gunakan dari segi consumption base ini atau kepenggunaan basisnya, semua kita kena faham bahawa kita terpaksa berhati-hati. Sebagai pengguna, kita berhati-hati nak sesuatu demi untuk menjaga supaya apapun perbelanjaan kita, pengurusan perbelanjaan kita itu menepati daripada kehendak kita sendiri. Satu. Yang keduanya, kerajaan melihat apabila kita menggunakan sistem GST ini, sepatutnya tidak ada lagi mereka yang boleh lari daripada cukai. Terutamanya pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga, industri players ni, kerana apa pun mereka buat selepas ini, ada saja jual beli di antara pengguna dan juga pengusaha tadi, sudah tentu kena bayar cukai. Jadi ini boleh membantu kerajaan dari segi nak stabilkan ekonomi itu melalui cukai ini, supaya tak ada orang lagi yang boleh melakukan nak evade the tax, pembayaran tax itu sendiri. Maka sebab itu sistem ini sebenarnya baik. Okey. Tetapi yang jadi masalah kepada kita hari ini adalah profit sharing tadi. Anti pencatutan ini yang menyebabkan rakyat merasakan seolah-olah pengusaha atau mereka yang berniaga ni langsung tak memikirkan tanggungjawab mereka untuk menentukan bahawa harga sepatutnya hanya diletakkan 6%. Tetapi ramai yang beritahu dengan saya, komplain, mengatakan, Datuk tak tahu sebenarnya walaupun kita dah mula GST bulan 4, harga dah mula naik 6 bulan awal sebelum itu. Dan sebab itu, bila GST, dia tambah lagi dengan GST dan dalam keadaan yang sama, nak tambah lagi harga. Yang tak kena GST pun semata-mata oleh kerana dia kata benda-benda lain dia kena, jadi tanggungjawab dia terpaksa naikkan juga harga-harga yang sepatutnya tidak dinaikkan. Dan saya nak bagi arah hari ini saya nak beritahu kepada semua pengguna-pengguna lah. Saya juga adalah merupakan pengguna. Jadi sama-samalah kita tentukan. Mulai daripada sekarang, kita sama-sama memerangi mereka yang menyalahgunakan dari segi undang-undang yang ada. Sebab itu, kalau saya pengguna, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga pengguna, suami pengguna, yang telefon kita Nasir juga pengguna, marilah kita kerjasama. Jangan salahkan, kerajaan langsung tak boleh buat. Sebabnya kita kena fikir, sebab saya dah kata tadi, bila semuanya dah berlaku dengan baik, dengan adanya etika pengguna dari segi sikap perniagaan mereka itu sendiri, tak timbul lagi perkara ini. Sebab yang penting, yang saya tahu sebagai menteri yang bermesyuarat setiap minggu di kabinet ini, saya nak beritahu, yang kepentingan kita di dalam kabinet itu, supaya apa pun yang kita buat, rakyat yang mendapat keuntungannya. Bukan kepada kita. Tapi orang ingatkan bila ada GST ini, kerajaan ambil teks semata-mata langsung tidak membantu rakyat. Mana mungkin perkara ini berlaku? Padahal bajet yang Amat Berhormat umumkan juga membantu. Melalui apa yang ada hari ini, melalui cukai yang kita dapat tadi, kita boleh berikan melalui BRIM. BRIM juga naik, dipertingkatkan. M40 diberikan insentif-insentif melalui cukai, peratusan cukai. Ini semua adalah menunjukkan bahawa kerajaan berhemah untuk menentukan bahawa kita ingin membantu rakyat. Tetapi
ada setengah-setengah pihak, golongan-golongan yang langsung hanya fikirkan diri sendiri, langsung tak memikirkan demi kepentingan keseluruhan, menyebabkan menyalahgunakan. Dia ambil kesempatan, oleh kerana ada GST, dia pun bantai, dia kata ada GST. Sepatutnya zero rated, tetapi oleh kerana nakkan untung yang lebih, dia juga menaikkan harga barang-barang yang sepatutnya tak naik. Sebab itu, awal-awal tadi saya dah kata, marilah, saya minta, marilah semua mengaku bahawa KPDNKK ini sesaudara yang punya. Saya hanya jadi menterinya. Yang lainnya, please come back, datang bersama dengan kita. Siapa ramai yang boleh datang nak kerjasama di pejabat-pejabat kita di seluruh negeri. Ada pejabat-pejabat KPDNKK. Dalam cawangan-cawangan, beberapa cawangan tertentu pun ada pegawai-pegawai kita. Maka marilah kita kerjasama, nak kita tentukan. Akhirnya dapat kita seimbangkan. Domestic economy dan juga dari segi penggunaannya. Peluang-peluang lain boleh saya ceritakan kemudian hari nanti sebab kalaulah ada rakyat jelata yang mengatakan, Datuk, walaupun ada BRIM tapi kita nak lagi untuk menambahkan ekonomi kita, saya nak beritahu bahawa rakyat yang ada di seluruh negara boleh kita tubuhkan koperasi. Melalui koperasi ini ada insentif-insentif yang akan kita berikan. Dan kita akan berikan bantuan-bantuan, kita akan berikan nasihat-nasihat, kita berikan semua peluang yang ada untuk mereka menambahkan pendapatan mereka. Melalui PNS yang buat program franchise, saya dan beberapa pegawai kita telah pun senaraikan beberapa produk-produk yang kita rasa mampu untuk kita ketengahkan dalam negara kita. Peluang-peluang ini juga kita nak berikan kepada rakyat. Bukannya untuk kita, bukan untuk menteri, bukan untuk pegawai saya, tidak. Tetapi untuk rakyat, untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Melalui MyIPO sebagai contoh. Saya dah bincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kata budak-budak sekolah ni, banyak idea, banyak inovasi, pergi ke luar negara, bertanding, menang. Dan akhirnya kita nak daftarkan mereka ini. Bila kita daftarkan, kita nak supaya intellectual property yang ada ini dijadikan value. Kita boleh monetizekan value ini supaya akhirnya nanti mereka juga mempunyai beberapa income atau pendapatan, revenue melalui idea, inovasi mereka yang ada ini. Jadi bermakna apa yang kita sebut tadi semata-mata tentang harga, tapi banyak lagi peluang-peluang yang lain. Sebab dalam kaedah yang Yang Amat Berhormat katakan, dari segi sekuritinya dia kena jaga, dari segi sosialnya dia jaga, dan juga dari segi ekonominya nak kena jaga. Maka oleh kerana nak menjaga keseluruhan itu, peranan saya juga adalah untuk menentukan rakyat juga selesa, ada peluang-peluang, bukan hanya melihat satu angle semata-mata tentang kedudukan harga barang yang naik. Kalau itu sesuai saya melihat dengan hashtag Caring Ministry dan ingin menjadi champion ministry. Ada banyak lagi isu-isu yang perlu diselesaikan oleh pihak KPDNKK. Jadi janji Datuk tadi, setiap-tiap bulan akan berdialog bersama saya. Saya pegang janji itu. Itu Datuk katakan secara langsung pada malam ini. Jadi bulan depan kita jumpa lagi. Boleh. Kita akan sentuh tentang koperasi, franchise. Cuma kalau boleh setiap nanti kita bulan depan mungkin kita cakap tentang koperasi saja. Bulan satu lagi boleh kita cakapkan dari segi program franchise pula. Jadi malam ini sebagai mukadimah sahaja. Mukadimah sahaja dari segi polisi keseluruhan. Jadi terima kasih banyak Datuk kerana bersama saya. Jadi jangan bosan, minggu depan kita jumpa, bulan depan kita jumpa. Jadi terima kasih juga kepada pegawai KPDNKK yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga kepada pemanggil kita daripada Sarawak dan juga Encik Nasir tadi daripada Kelantan. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.